akhirnya. Terima kasih Datuk. Yang Hormat, saya juga melihat Dr. keadilan ni. Pengurusi. Sini Ya. belum ada lagi daripada PAS hari ini. bercakap. Betul. Ha. Tepat itu Datuk Dr. Pengurusi. Baik, saya cuba ringkaskan beberapa perkara yang nak saya bangkitkan atas perkaran maksud B10, B11 dan B12 ini kepada hanya beberapa tumpuan khusus, ya, Datuk Pengurusi. Menyentuh persoalan bayaran perbendaharaan dan pemberian 020,000 dan khususnya 020,500, ya, perkara bersabitan subsidi LPG, diesel dan petrol, dan mungkin saya akan bawa perbincangan perbahasan sikit di peringkat jawatan kuasa ini dengan bantuan tunai yang maksudnya BRIM 2.0 itu. Datuk Pengurusi, kita sedang melalui satu proses penyambungan IPP generasi kedua. Dan dalam suasana ini, ketika banyak kritikan dibuat ke atas generasi IPP pertama yang telah mendapat satu PPA ataupun Power Purchasing Agreement yang begitu dengan izin lopsided pada sifatnya, tentunya analis, ya, pasaran, market analis sedang memerhatikan sejauh manakah Suruhanjaya Tenaga Energy Commission dengan izin akan benar-benar bukan saja melakukan competitive bid ataupun pembidaan terbuka, tetapi lebih penting daripada itu akhirnya memberikan, ya, sambungan IPP ke generasi kedua ini. Dalam perkara itu, Datuk Pengurusi, ya, ianya sangat diperlukan, ya, supaya perkara ini diperhatikan. Sudah ramai kawan-kawan di sebelah sini maupun di sebelah sana bercakap tentang dasar fiskal yang perlu kita ambil dengan begitu serius, memandangkan kita telah pun untuk 15 tahun menghadapi defisit fiskal yang terus, ya, membengkak dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu persoalan mengurangkan, bukan hanya mengurangkan, menyusun kembali subsidi supaya ia benar-benar dapat menjadi satu yang progresif sifatnya dan tidak regresif dan blanket. Maka persoalan ini perlu saya perhatikan dalam hal memberi sambungan konsesi generasi kedua ini, yang kalau kata-katanya boleh saya sebutkan ada ialah 5 IPP generasi pertama. Dan persoalan yang ingin saya bangkitkan ini menyambung mungkin sedikit daripada, sebab saya daripada Macang dan minta untuk Menteri memberi ulasan, ya, dalam banyak hal ini, ya, perkara ini telah menjadi satu tumpuan, ya, beberapa kedudukan analis ini, dan saya membangkitkan dua perkara ataupun dua kes di mana kedua-dua IPP generasi pertama ini, ya, diberikan satu semacam keistimewaan, ya, satu privilege, satu kedudukan yang agak lain daripada yang lain, di mana kita dapati pertamanya Segari, ya, ataupun IPP Genting IPP Segari Power Plant itu, ya, adalah antara yang pertama diberikan extension 10 tahun, ya, yang, ya, berkebetulan juga adalah dimiliki oleh Malakoff, dan sedia maklum semua bahawa ia dimiliki oleh nama yang telah banyak kali disebut dalam Dewan Yang Mulia ini, mutakhir ini, ya. Jadi persoalannya adalah mengapa, ya, ianya diberikan keistimewaan yang begitu. Apakah antara lainnya, ini satu telahan dan mungkin juga satu dakwaan, apakah ianya diberikan pada saat ia mahu disenaraikan di Bursa Malaysia, ya, yang langsung akan meningkatkan valuationnya dalam IPO ataupun price-nya itu. Jadi ini perkara yang ramai umum analis khususnya agak curiga, ya, mengapa ia merupakan IPP generasi pertama yang diberikan keistimewaan seperti itu, ya.
Dan juga perlu disebutkan Datuk Pengurusi bahawa kalau benar-benar kita mahu membawa satu efisiensi dalam generasi kedua, ya, yang perlu memenuhi tuntutan, ya, keperluan negara pada tahun-tahun yang mendatang ke paras 4,000 megawatt, ya, maka apakah lebih bijak, lebih baik, lebih wajar, ya, IPP yang pertama ini yang sudah pun mendapat keuntungan, ya, dia already, dengan izin, ya, earn more than their keep, ya, dengan izin, maka maka sepatutnya kita seharusnya membuat pelaburan pada generasi ataupun melahirkan IPP generasi kedua yang lebih efisien. Lalu mengapa, ya, perkara ini diberikan extension seperti itu? Kerana mereka jelasnya kalau kita buat pelaburan besar dalam capex, tetapi akan mendapat satu generasi yang IPP yang lebih, ya, efisien, ya, dengan saya perhatikan harga-harga yang diberikan kepada mereka ini, ya, pada sigari itu, ya, pada harga extensionnya adalah genting itu diberikan rate 35.3 sen per kilowatt, dan juga kepada sigari power 36.3 sen per kilowatt, ya. Keduanya adalah mengapa juga, ya, 1MDB yang membeli, ya, daripada Genting Sanyan itu pada saat di mana Genting Sanyan sudah hampir tinggal hanya 3 tahun dalam konsesinya, ya, semacam 1MDB tahu bahawa Genting Sanyan ini akan merupakan IPP yang pertama yang akan diberikan extension, ya. Kalau kita lihat daripada dengan izin future cash flow-nya, maka pelaburan pembelian yang sebesar 2.3 bilion itu pastinya tidak akan dapat membawa return on equity, return on investment-nya. Ya, kalau future cash flow-nya itu sudah pada hanya 3 tahun. Yang anehnya, ya, pembelian itu adalah 14.5 kali PE ratio-nya, ya. Jadi satu pembelian yang cukup mahal. Tetapi nyata bahawa kemudian daripada itu semacam boleh diramalkan oleh 1MDB, Genting Sanyan mendapat kelulusan 10 tahun. Di bawah butiran mana? Butirannya adalah hal subsidi cecair. Nombor reference mana? Ke atas kepala 020,500. Terima kasih, Datuk Pengurusi. Ini perkara yang sangat, ya, yang telah menelan 16 bilion pada subsidi, ya, dan terusnya berlaku. Dan inilah perkara saya mulakan tadi, betapa kita mahukan perkara ini di struktur semula, ya, kerana ia merupakan satu yang subsidi kepada IPP telah banyak dibicarakan dan saya tidak mahu teruskan perbincangan itu. Keduanya pula dalam bantuan tunai atas kepala yang sama, Datuk Pengurusi, 020,500 itu, bantuan tunai. Saya yakin ini adalah BRIM 2.0, ya. Dan kalau benar BRIM 1.0 itu telah memberikan outcome-nya yang baik, maka mungkin sebelum BRIM 2.0 itu yang mungkin saja akan menelan 2 bilion, ya, Datuk Pengurusi, maka sedikit apa yang dikatakan sebagai analisa outcome, ya, dari segi keberkesanannya, kebaikannya, ya, dari segi memenuhi matlamat pemberian BRIM itu sebagai satu yang one off. Kalau benar-benar ia boleh mengangkat total aggregate demand domestik, ya, yang langsung mengangkat consumption sebagai satu penjana pertumbuhan KDNK, maka ia perlu dibahaskan ataupun diberikan penghujahannya, kerana BRIM 2.0 ini bakal juga menelan tak kurang daripada perhitungan saya 2 lebih bilion ringgit, ya. Ketiganya, Datuk Pengurusi, kalau ada lagi masa, ya, saya ingin tahu atas kepala 21,100, ya, bayaran untuk sektor strategik yang saya kira lumayan itu dibayar sebanyak hampir 1.6 bilion. Ya, saya ingin tahu apakah sebenarnya sektor-sektor strategik ini, Datuk Pengurusi, dan bagaimana ianya menyumbang
kepada kebangunan ya dan kepada pelaburan ataupun kepada keberkesanan pelaburan ya apa yang dikatakan sebagai capital investment yang mungkin membawa pulangan yang sepatutnya, tapi persoalannya tidak disenaraikan dan tidak disebutkan ya, diitemizekan apakah dan bagaimanakah 1.559 bilion itu akan dibelanjakan. Saya ingin tahu secara lebih terperinci. Dan seterusnya juga atas kepala 021,400 ya, bayaran pemansuhan duty import ya. Mutakhir ini kita dengar betapa sektor ya khususnya crude palm oil dengan izin ya, Datuk Fungsi, perkara ini sudah menjadi pertikaian besar dan nampaknya kerajaan akhirnya akur supaya membuat satu pengolahan dasar yang telah pun ya memberhentikan duty free export AP CPO ya yang diberikan kepada beberapa pemain-pemain besar yang namanya mungkin diketahui, tetapi juga diberikan kepada satu senarai ya nama-nama yang sehingga hari ini tidak mau didedahkan. Ini yang menimbulkan rasa sangat curiga, kerana inilah dia sebenarnya rentier system ya, yang kononnya mereka ini juga adalah dilindungi di bawah akta rahsia rasmi. Berat ni Datuk Fungsi. Ada masa lagi? Boleh? Sikit lagi ya. Jadi saya ingin tahu ya nama-nama ya atas pembayaran pemansuhan duty import ini, berapakah akan sudah dimansuh duty import ini, ataupun maaf dia yang AP itu sudah mansuh, dan kerajaan saya kira tepat ya dalam dasar yang mengurangkan duty import CPO daripada 23% kepada hanya kurang lebih mungkin 8 hingga 10% lebih komparatif berbanding dan bersaing dengan pesaing utama kita Indonesia yang yang mengenakan duty mereka dengan satu rejim yang fleksibel. Duty mereka itu, export duty mereka itu bergalih dan berkadar dengan harga CPO dunia. Datuk Tan Sri Pengerusi, saya lanjutkan sikit lagi kalau boleh ya. Ada lagi? Okey. Baik, akhir sekali Tan Sri Pengerusi, saya memperhatikan atas judul atas kepala 040,000 ini ya, bayaran ganti, pulang balik dan hapus kira. Hapus kira pinjaman yang sudah saya perhatikan itu tidaklah banyak sangat, tetapi 150 juta. Ya, tidaklah berbilion ringgit, tetapi kita mahu tahu bagaimana boleh siapakah yang terlibat, ya bagaimanakah NPLs ini berlaku sehingga kan dihapus kira. Kita tahu sedikit waktu dahulu NPLs boleh saja diniagakan, boleh saja ya dijual baru-baru ini kepada pihak luar. Mungkin boleh juga NPL disecuritize dan dijadikan satu instrumen sebagainya, tapi nampaknya kita tidak belajar daripada semua itu. Ini NPL hapuskan pinjaman ni bagaimana sebenarnya, siapa yang terlibat ya, dan bayaran balik ini pun satu perkara yang saya agak bukanlah bingung, tapi banyak tu Tan Sri, 2.76 bilion ya. Apakah bayaran balik ini menyangkut tentang dalam belanjawan yang telah diberikan ya, pelbagai pengecualian, pelbagai ya surat caranya, duty stampnya, semuanya telah diumumkan sebagai satu insentif ya untuk menggalakkan ya hartanah dan sebagainya. Tetapi persoalannya kenapa perlu bayaran balik ya? Apakah bayaran balik itu maksudnya adalah membayar kembali ya apa yang menjadi apa yang ditanggung dulu oleh
oleh institusi perbankan ataukah bagaimana, ya. Jadi itu boleh boleh tanya sikit, ya. Tan Sri Pengerusi, Selepas respons kepada celaan Indra Mahkota, golong yang berhormat. You have run over 5 minutes of it. okey, saya nak tanya secara ringkas, Tan Sri. Maksud yang cuba saya fahami tadi, ada peruntukan yang telah pun diberi terdahulu, iaitu peruntukan di mana untuk mengambil kira, hapus kira, penghapusan faedah dan sebagainya yang diberi kepada pihak-pihak, saya percayalah pihak yang disalurkan melalui pihak perbankan tertentu yang memikul tanggungjawab untuk memberi pinjaman kepada pinjaman perumahan dan sebagainya. Itu yang saya jangka. Saya nak tanya sekarang, adakah Kuala Selangor juga mensyaki bahawa dalam kes ini berlaku 2 kali peruntukan untuk satu item yang sama, menyebabkan timbulnya jangkaan bahawa satu peruntukan belanjawan yang terbazir secara sengaja? Terima kasih. Tan Sri Pengerusi, nampaknya macam Indra Mahkota membaca mind saya dengan tidak izin saya, dengan tidak meminta izin saya. Itulah perkara yang saya juga, ya, yang saya pertikaikan, ya. He has read my mind without my permission, dengan izin. Tetapi itulah perkara yang saya minta juga Menteri jelaskan, ya, apakah ini satu yang boleh menimbulkan kecurigaan seperti itu. Saya kira begitu saja, Tan Sri Pengerusi, yang dalam waktu ini dapat saya kongsi bersama.